Tolak hukum hudud itu tidak ekstrim ke? Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata kedatangan Islam bertujuan untuk menyelamatkan dan mengajak manusia seramai-ramainya, bukan menghambat, menghalau apatah lagi membunuh. Katanya peperangan berlaku adalah kerana dipaksa musuh-musuh Islam. Namun Islam tetap mendahulukan perdamaian. Nabi pilihan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pendekatan secara positif kepada semua manusia. Tidak ada umat Islam yang menafikan apa yang disebut oleh Abdul Hadi. Tetapi apakah PAS melakukan seperti yang dikehendaki oleh Islam? Saya telah berjanji ketika pilihan raya umum ke-14 nak jadi PAS Kingmaker. Selepas Pakatan Harapan menumbangkan Barisan Nasional, kita menghadapi kerajaan yang lebih teruk daripada Barisan Nasional yang lebih dahsyat. Demikian dakwanya. Sejujurnya kita tidak tahu apakah yang lebih dahsyat itu. Pada 1 Januari, Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob mengaku Kelantan menerima bantuan sekali beri atau one-off sebanyak RM400 juta. Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir memberitahunya pada 17 Disember sebelum wang dimasukkan pada 25 Disember. Sebelum ini kerajaan persekutuan yang dikuasai oleh Barisan Nasional tidak pernah menyalurkan wang daripada hasil Petronas terus kepada kerajaan. Tetapi sumbangan yang dinamakan wang ihsan itu disalurkan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan. Sebalik usaha berbaik-baik Pakatan Harapan itu, PAS berkonspirasi dengan pengkhianat dan UMNO menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. PAS mengambil pendekatan perpaduan ummah, mengajak parti-parti Melayu dan Bumi Putera yang besar untuk satu gabungan membuat perubahan, mengajak parti-parti bukan Islam yang tidak ekstrim dalam gabungan untuk mengubah kerajaan, dan kita berjaya mencapai kejayaan. Demikian tegasnya. Benar, PAS berjaya membentuk kerajaan menerusi pintu belakang atau tebuk atap yang langsung tidak dianjurkan Islam. Tindakan itu umpama memerangi Pakatan Harapan yang disertai parti berteraskan Islam, iaitu Amanah. Selain itu, pimpinan tertinggi Pakatan Harapan juga dikuasai oleh orang Melayu yang beragama Islam. Abdul Hadi berkata, peperangan berlaku adalah kerana dipaksa musuh-musuh Islam. Namun Islam tetap mendahulukan perdamaian. Namun nampaknya PAS melakar jalan permusuhan sesama Islam apabila mengkhianati mandat rakyat dan melanggar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu semua. Dalam konteks pentadbiran negara moden, ulil amri adalah kerajaan, ketua negara dan pihak berkuasa yang memerintah atau mentadbir sebuah negara secara sah. Maknanya di sini, ketaatan kepada ulil amri merupakan perintah yang disebut dalam Al-Quran. Malah Sultan Perak Sultan Nazir Muizzuddin Shah yang juga timbalan yang di-Pertuan Agong pernah bertitah, anak muda perlu dibimbing untuk memiliki jati diri dan nilai-nilai moral yang betul, berpaksikan undang-undang, menolak rasuah dan sogokan, memiliki kematangan menilai antara yang makruf dengan yang munkar, arif membezakan antara fakta dengan fitnah, bijaksana mengenali antara permata dengan kaca. Sebaliknya, PAS terus membina naratif kebencian kaum dengan pelbagai tomahan demi mengekalkan kuasa yang mereka perolehi secara rampasan kuasa itu. Sehinggakan timbalan Presiden PAS demi menghalalkan tindakan tersebut sanggup mengelirukan rakyat bahawa Bersatu telah berjasa besar setelah mengkhianati rakan-rakannya dengan menarik sokongan kepada Pakatan Harapan semata-mata kerana tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Lalu wujudlah gabungan di mana parti yang menentang hudud diraikan, sementara parti yang menegakkan Islam disumpah serana seperti kata Hadi sendiri. Yang terlalu gopoh sangat nak menang cepat, kemudian yang bermudah-mudah tidak istiqamah, bertasahul, merungkai dasar parti, merungkai dasar perjuangan. Ada kalangan kita yang tinggal parti ini buat parti baharu tak nyata Islamnya, rungkaikan. Ini tasahul, bermudah-mudah merungkaikan dasar dan prinsip. Walaupun beliau tidak menamakan pihak yang keluar dan membuat parti baharu itu, jelas beliau maksudkan Parti Amanah Negara. Namun Abdul Hadi tidak pernah berani menyatakan bagaimana amanah bermudah-mudah atau mengambil jalan mudah. Kerana yang berbuat demikian ialah PAS dalam persekongkolannya
bersama gerakan MIC, MCA dan SUPP yang terang-terangan menentang rang undang-undang RUU Persendirian mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 atau RUU 355 yang mereka katakan hukum hudud. Namun di sebalik kecaman Pakatan Harapan lebih teruk daripada Barisan Nasional kononnya tidak mengangkat dan membela Islam. Naib Presiden Amanah yang juga bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujad Yusof berkata di era Pakatan Harapan pada tahun 2019 Akta Profesion Guaman Syar'i lulus. Jadi apa kita buat? Kita fikir waktu dulu cara nak bela dah. Maka kita pun menggubal Akta Profesion Guaman Syar'i 2019. Hamba bawa pergi Parlimen, bahas, kemudian bawa ke Dewan Negara, lulus bulan Jun 2019. Akta Profesion Guaman Syar'i, peguam-peguam syar'i sambut kita di luar Dewan Negara. Serupa macam satu pesta besar. Ada yang datang menangis. Lalu saya bertanya, kenapa anda menangis? Dia kata, selama berbelah tahun kami menunggu. Hanya zaman Pakatan Harapan, perkara itu berjaya dilaksanakan. Akta ini mengangkat martabat peguam-peguam syar'i agar berada pada paras sama dengan Majlis Peguam, kata Mujahid. Ujar beliau kejayaan tersebut harus dilihat sebagai manifestasi Pakatan Harapan membawa imej Islam iaitu sifat rahmah dan mampu merangkul kepelbagaian. Berpuluh tahun UMNO BN mentadbir negara tak pernah ada ura-ura untuk menaikkan martabat peguam-peguam syar'i, jauh sekali undang-undang hudud. Pas juga akut dengan penggunaan politik wang menerusi pembelian kedudukan dan kesetiaan bersama scheme of things yang dipelopori bersatu sehingga melahirkan kabinet bersaiz XXXL yang gagal, yang PAS ada di dalamnya. Tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik, fikir dan jawablah sendiri siapakah sebenarnya yang sangat teruk dan amat dahsyat percaturan politik mereka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.